dan salam sejahtera. Nama saya Faruq Ali bin Tayyabu Tahir, nombor matrik 258223. Saya akan menerangkan tentang tokoh Peter Ferdinand Drucker yang lebih dikenali sebagai Peter Drucker. Drucker merupakan seorang pendidik, perunding pengurusan, pengarang dan juga merupakan seorang pakar ekonomi. Beliau merupakan antara pemikir yang terkenal dan berpengaruh dengan amalan dan teori pengurusan yang mana penulisan beliau telah menyumbang kepada asas falsafah dan praktikal moden perbadanan berkaitan dengan perniagaan. Peter Drucker seorang yang mahir dan berpengaruh dalam bidang pengurusan yang mana bidang ini lebih dikenali sebagai management philosopher. Kerana beliau bukan sahaja membahaskan berkaitan bidang pengurusan tetapi juga terlibat dalam membahaskan persoalan secara global merangkumi bidang ekonomi, kepimpinan politik dan lain-lain bidang secara meluas. Beliau telah dilahirkan pada 19 November 1909 di Austria. Dan beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir pada usia 95 tahun iaitu pada 11 November 2005. Kehilangan beliau menjadi liputan meluas di serata dunia pada ketika itu. Peter Drucker juga telah mengarang lebih kurang 35 buah buku dan penulisan beliau adalah merangkumi dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, politik, falsafah, kesusastraan dan juga undang-undang. Dan kebanyakan buku beliau telah diterjemahkan kepada bahasa yang ada di serata dunia. Beliau bukan sahaja seorang profesor dalam bidang pengurusan tetapi juga menjadi pakar perunding dalam bidang pengurusan perniagaan hampir 50 tahun kepada lebih kurang 500 organisasi merangkumi pelbagai organisasi dan syarikat. Peter Drucker telah mengubah teori untuk kegunaan pengurusan perniagaan dengan memberikan cadangan bahawa setiap pemimpin yang hendak berjaya perlu memberikan keutamaan kepada orang lain dan juga perlu menjaga dan mengamalkan etika yang baik dalam kehidupan. Menurut beliau, keuntungan merupakan suatu yang perlu dititik beratkan dalam menjalankan perniagaan. Tetapi, menurut Peter Drucker, dengan memberikan tumpuan yang penuh kepada keuntungan sahaja, malah mengabaikan peraturan dan struktur kerja dalam sesebuah organisasi merupakan suatu perkara yang tidak baik dan perlu dielakkan sebagai seorang pemimpin yang baik. Dasar teori pengurusan milik Peter Drucker ialah untuk mengkhususkan dalam bidang perniagaan, menitik beratkan pengetahuan pengurusan ketika bekerja dan melakukan hal kepengurusan menurut objektif. Pandukan teori pengurusan Peter Drucker, seseorang pengurus boleh membimbing dan memperkasakan pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan, boleh membawa syarikat ke arah kejayaan bersama menggalakkan pekerja untuk sentiasa berinovatif dan bersemangat sekiranya setiap pemimpin mempunyai etika dan mempunyai peraturan hidup. Dengan apa yang telah diperkatakan dari awal menunjukkan bahawa Peter Drucker
mempraktikkan teori beliau bagi memberikan tumpuan agar hubungan yang baik terjalin antara setiap insan dalam menjayakan satu-satu objektif. International Business Machines Corporation merupakan sebuah syarikat komputer, elektronik dan perundingan yang berpusat di New York, United States of America. Syarikat ini merupakan perbadanan multinasional komputer, teknologi dan perundingan berkaitan dengan elektrik dan elektronik. Syarikat ini juga lebih dikenali sebagai IBM di serata dunia. Contohnya, syarikat ini pada awalnya hanya menjual komputer bersaiz besar, sedangkan kebanyakan pengguna telah berubah trend ke arah peralihan komputer bersaiz lebih kecil. Idea Peter Drucker mengenai misi organisasi adalah suatu yang penting dalam mencipta nilai kepada pengguna, dan dengan ini dapatlah ini diaplikasikan dalam setiap organisasi. Itu yang dipraktikkan oleh IBM supaya mereka boleh terus kekal di pasaran menurut apa yang mereka fahami yang telah diutarakan oleh Peter Drucker. Oleh itu, misi organisasi seharusnya suatu yang realistik, terkini dan boleh mengikuti trend terkini untuk memastikan organisasi tetap kekal dalam pasaran dan ekonomi. Misi organisasi seharusnya suatu yang melihat masa depan, dan selalunya misi perlu dibuat agar dapat menggerakkan organisasi secara sistematik untuk masa depan syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Najihah binti Muhammad Khalid. Dan nombor bateri saya adalah 267342. Jadi sehari ini saya akan menerangkan mengenai kekuatan dan juga kelemahan teori ini. Okey, untuk istilah pengurusan mengikut objektif ataupun management by objective (MBO) pertama kali dicipta oleh Peter Drucker pada tahun 1954. Pada asasnya, Drucker cuba melampirkan tahap MBO kepada penilaian berorientasikan hasil. Beliau mencadangkan MBO sebagai cara menggunakan matlamat untuk memotivasikan orang ramai daripada mengawalnya. Pengurusan mengikut objektif boleh ditakrifkan sebagai program yang merangkumi matlamat tertentu, ditetapkan secara partisipatif untuk tempoh masa yang jelas dengan maklum balas tentang kemajuan matlamat. MBO ialah satu proses di mana pengurus atasan dan bawahan organisasi bersama-sama mengenal pasti matlamat bersama dan mentarifkan bidang tanggungjawab utama setiap individu dari segi keputusan yang diharapkan daripadanya, dan menggunakan langkah-langkah ini sebagai panduan untuk mengendalikan unit dan menilai sumbangan setiap ahlinya. Okey. Ideanya mudah, iaitu pekerja di semua peringkat bekerjasama untuk memajukan perniagaan ke arah destinasi yang dipersetujui. Setiap pekerja mempunyai pendapat yang sama, berkongsi pendapat mereka sendiri tentang destinasi yang sepatutnya mereka pergi. Dan dari situ, pasukan menetapkan matlamat dan mewakilkan tugas tertentu mengikut set kemahiran dan juga minat. Okey. Selain itu, tanggungjawab sosial korporat adalah sejenis peraturan kendiri perniagaan atau tanggungjawab secara sosial dan menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan masyarakat secara keseluruhannya. Perniagaan kecil boleh melaksanakan CSR, Corporate Social Responsibility, dengan pelbagai cara, termasuk mementingkan alam sekitar dengan mewujudkan dasar kepelbagaian, equity dan keterangkuman yang komprehensif di tempat kerja, serta melayan pekerja dengan hormat atau memperkenalkan inisiatif sukarela dan amal dan memastikan keputusan perniagaan yang beretika. Walaupun penerima CSR telah menjadi piawaian model untuk syarikat yang beretika dan progresif, asal konsep itu kembali ke belakang.
Howard Bowen, seorang ahli ekonomi Amerika, mungkin dikaitkan dengan menghubungkan tanggungjawab syarikat kepada masyarakat dalam buku 1953 Social Responsibility of the Businessman. Tetapi Drucker yang memperkenalkan CSR sebagai bahagian penting dalam strategi dan pengurusan perniagaan. Itu adalah sedikit mengenai kekuatan teori ini. Seterusnya mengenai kelemahan teori. Kelemahan teori ini juga mempunyai beberapa kelemahan, iaitu sokongan sebulat suara daripada semua peringkat organisasi amatlah diperlukan. So, kejayaan pengurusan mengikut objektif bergantung pada sokongan dan penerimaan penuh pengurus yang terdapat dalam organisasi. Banyak isu asas mungkin menghalang proses penyatuan matlamat tidak sama rata, iaitu pengurusan dan pekerja peringkat rendah hingga ke pertengahan pekerja. Sokongan silang fungsi adalah penting untuk mengatasinya. Selain itu juga, ia akan memakan masa dan mengintegrasikan management by objektif ialah pelaburan yang memerlukan komitmen bersepadu untuk memberi manfaat kepada semua pekerja. Masa tambahan untuk menentukan matlamat dan proses penilaian adalah sangat penting. Memerlukan mesyuarat dan kertas kerja yang boleh melanggar kerja harian pun juga memainkan peranan. Beberapa aspek sukar untuk diukur seperti penekanan pada mengukur segala-galanya yang boleh diukur, mengabaikan faktor yang tidak boleh diukur seperti kerja berpasukan, budaya syarikat dan aktiviti interpersonal yang lain. Ini boleh menyebabkan faktor-faktor tersebut diturunkan nilai dan kurang diamalkan. Tumpuan yang melampau pada nombor atau mesej boleh memberi impak kepada menimbulkan kebimbangan kepada pekerja yang merasakan mereka perlu sentiasa aktif dan berprestasi optimum. Ketidakfleksibel juga merupakan faktor kelemahan teori ini kerana penetapan pada matlamat tertentu boleh menyebabkan pihak berkepentingan terlepas tanda-tanda bahawa semakan matlamat mungkin perlu atau bermanfaat. Potensi jurang dalam set kemahiran pengurusan manajemen by objektif walaupun berakar umbi dalam kerjasama sangat bergantung kepada bahu kepimpinan yang mewujudkan hala tuju. Jika pengurus tidak mempunyai kemahiran, potensi manfaat model pengurusan mengikut objektif tidak akan direalisasikan. Pendekatan beretika Drucker terhadap pengurusan telah digunakan oleh perniagaan di seluruh dunia selama 80 tahun yang lalu dan atas sebab yang kukuh. Dengan menggunakan prinsip desentralisasi beliau, pengurusan yang didorong oleh objektif, layanan adil terhadap pekerja dan misi korporat yang dikuasai secara sosial, prestasi pasukan dapat ditingkatkan dan dapat memupuk kesetiaan, memperkasakan inovasi dan akhirnya memastikan kejayaan syarikat. So, kesimpulannya, walaupun perubahan mungkin tidak berlaku pada sekali mata, sesebuah syarikat boleh bermula dengan membina pasukan bersama-sama untuk mengenal pasti objektif perniagaan utama seperti mengadakan bengkel dengan pasukan kepimpinan untuk mengembangkan prinsip delegasi dan menentukan tindakan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh syarikat. Merangkus penuh teori pengurusan Drucker akan mengambil masa, sumber dan perubahan dalam ganjaran minda setiap orang, tetapi ganjaran akhirnya amat berbaloi. Terima kasih.